Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini telah dikurniakan kekuatan kepada kita dilapangkan masa kita untuk sama-sama kita menyambung ataupun mengikuti kuliah pembedahan terhadap buku Al-Bid'ahul Munkarah. Jadi kadang-kadang orang confuse apakah tajuk kuliah yang kita bentangkan pada tiap-tiap malam ini. Jadi untuk pengetahuan, sebelum kita masuk kepada tajuk perbincangan, kita buat pembedahan buku Al-Bid'ahul Munkarah. Jadi di dalam kita membedahkan buku ini, dalam buku ini dimuatkan beberapa tajuk yang berkaitan dengan isu ataupun perkara bid'ah. Di antaranya bid'ah di sudut akidah, di sudut ibadat, di sudut tasawuf, di sudut muamalat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan baca buku ini sampai khatam lah. Sampai tamat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sebelum ini kita telah menamatkan dua buah buku, iaitu Safinatun Najat dan juga kitab Aqidah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini maknanya buku yang ketiga. Dan insya-Allah kalau ada masa lagi, saya berhajat untuk kita bentangkan ataupun bedah buku lain pula. Nanti saya tengok buku-buku yang nipis-nipis yang agak sesuai untuk menjadi bahan perbincangan kita insya-Allah. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuknya juga, kalau tuan-tuan ada buku ini, Kullu Bid'atin Dhalalah. Sini buku ni cantik tuan-tuan. Untuk lebih memahamkan lagi tentang masalah bid'ah ini, lafaz kullu itu adakah dengan makna umum ataupun khusus? Ini dibahaskan juga dengan perbahasan yang panjang. Sebelum ni kita dah sebut dah maksud kullu di situ. Jadi kita tak perlu nak ulangi semula apa yang telah kita bentangkan. Bid'ah yang seterusnya iaitu yang keempat. Bid'ah yang keempat, kalau kita ulang balik, bid'ah yang pertama, bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Seperti bid'ah kejadian menganggap Quran itu adalah makhluk, bukan qadim. Yang kedua, takwil sifat-sifat Allah Ta'ala secara berlebihan. Yang ketiga, firqah-firqah Islamiyah. Yang keempat, pada malam ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang al-hafu bi ghairillah. Bersumpah dengan menyebut nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi dan juga di dalam kitab-kitab fiqh, bila seseorang itu hendak bersumpah, dia mesti mensabitkan, mengaitkan dengan nama Allah. Seperti wallahi, wabillahi, watallahi. Itu di antara lafaz-lafaz kalimah sumpah. Bila bersumpah, mesti dengan nama Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan nama-nama yang lain selain daripada Allah. Yang pertama, sebab bila bersumpah dikaitkan dengan nama Allah Ta'ala ini, menunjukkan bahawa kita telah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita bersumpah dengan mengaitkan, menyebut nama-nama yang selain daripada Allah, menunjukkan bahawa kita mengagungkan perkara tersebut, benda tersebut, nama-nama tersebut, yakni selain daripada Allah. Oleh kerana itu, haram dan juga dianggap sebagai bid'ah bila seseorang itu bersumpah, dia mengaitkan, menyertakan sumpah itu dengan nama-nama yang lain daripada Allah. Yang kedua, kenapakah perlu bersumpah? Apa kaitan sumpah ini dilakukan oleh orang
di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Sumpah ini adalah untuk menguatkan kalam, untuk mentaukidkan, untuk memberitahu kepada orang bahawa sesuatu benda yang kita sumpah itu adalah benar, adalah betul. Sebab apa kita berani bersumpah? Kerana benda tu benda betul, benda yang benar. Sebab itu disertakan dengan kalimah-kalimah sumpah. Sya'at bid'atul halafi bi ghairillahi ta'ala kal halafi bil aba'i wa ummahat. Dia kata di sini, biasanya berlaku bid'ah sumpah ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni selain daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kal halafi bil aba'i wa ummahat. Seperti dia mengaitkan sumpah itu dengan nama bapa-bapa dan juga ibu-ibu. Maksudnya demi ayahku dan ibuku. Sepatutnya dia kata demi Allah, wallahi, ataupun wabillahi, ataupun watallahi. Tetapi dia sumpah demi ayahku dan ibuku. Awil anbiya'i wal awliya'i, ataupun dia mengaitkan dengan nama Nabi, demi Nabi Muhammad, demi para wali. Itu juga adalah haram, bid'ah yang ditegah. Aw bihayatil akharina awil syarafi wa nahwi dhalik, ataupun dengan kehidupan orang lain selain daripada Nabi, wali-wali, ataupun mana-mana orang lah, demi si fulan, si anu, tak boleh. Wa qad warada an-nahyu 'anil halifi bighairillah. Sesungguhnya telah datangnya hadis larangan tentang bersumpah selain daripada nama Allah. An Ibnu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahlifu bi abihi. Daripada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar kata wa huwa yahlifu bi abihi. Ibnu Umar ni dia bersumpah dengan dia mengaitkan nama ayahnya. Faqala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan menyebut sesungguhnya Allah Taala melarang kamu daripada kamu bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kamu. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah ataupun dia diam. Kalau nak sumpah, sebut nama Allah. Kalau nak ngaitkan, nak sebutkan dengan nama-nama selain daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, begitu juga hadis yang berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah. Janganlah sekali-kali kamu bersumpah melainkan dengan menyebut nama Allah. Wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Dan juga janganlah sekali-kali kamu bersumpah melainkan dalam keadaan kamu benar. Kadang-kadang orang bersumpah dalam keadaan dia tak jujur, dia menipu. Ini biasa berlaku kepada orang politik. Dia bersumpah. Bersumpah. Yang dahsyat lagi junjung Quran pula. Satu sumpah, lepas tu junjung Quran pula. Nak mengatakan dia tu betul lah. Lepas tu dalam masjid pula tu. Jadi bersumpah ni dengan nama Allah. Sumpah menjunjung Quran ni tak ada sunnah. Tak ada di dalam sunnah Nabi suruh mengajar. Nabi ajar sumpah dengan menjunjung Quran. Sumpah mesti dengan nama Allah Ta'ala. Okey. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin li-Tirmizi min hadis Ibnu Umar, dalam riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, annahu sami'a rajulan yaqulu la wal ka'bati. Ibnu Umar dengar seorang lelaki bersumpah tidak demi Kaabah. Tadi dah kita sebut, nak sumpah mesti dengan menyebut nama Allah, tetapi dia bersumpah dengan Kaabah. Sebab Kaabah itu adalah merupakan kiblat. Jadi dia rasa bersumpah dengan Kaabah itu betul lah. Dia berasa sumpah dengan menyebut Kaabah itu betul. Faqala, lalu Ibnu Umar kata, la tahlif bi ghairillah. Janganlah kamu bersumpah selain daripada Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kerana aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka.
barang siapa yang bersumpah selain daripada Allah, sesungguhnya dia telah kufur dan ataupun dia telah syirik. Nabi telah memberi suatu amaran yang keras. Barang siapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, sesungguhnya dia kufur ataupun syirik. Kufur, syirik benda yang sama lah. Maknanya kharaja minan millah, terkeluar daripada agama Islam. Di dalam memahami hadis ini, para ulama menghuraikan, mensyarahkan ataupun mentafsirkan. Qala Syaukani, telah berkata oleh Imam Syaukani, wa ta'biru biqaulihi kafara aw asyraka, ta'bir ataupun ibarat daripada hadis ini tentang Nabi kata kafir dan syirik itu lil mubalaghati fi zajar wa taghlidhi fi dhalik, satu amaran yang keras. Dia bukan jadi kafir sungguh, tetapi suatu amaran yang keras. Sebab itu kita nak memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW ini, tak padan, tak cukup dengan penguasaan bahasa Arab. Jadi ulumul Arabiah ni termasuklah nahwu, sarah, balaghah, mantik, ma'ani, badi', bayan dan semua tu. Bukan yang tu saja. Kena faham, kena kuasai. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena tengok, kena lihat bagaimana maksud-maksud ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi itu difahami oleh para ulama. Bagaimana cara mereka mentafsirkan? Sebab ada di dalam hadis yang lain, sibaqul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, menghina orang yang beriman itu adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun. Bunuh orang Islam itu adalah kafir. Di sini bukan makna kafir kharaja minal millah, keluar daripada agama Islam, bukan. Jadi para ulama-ulama hadis di dalam menghuraikan maksud hadis itu, iaitu sifat seperti sifat kafir. Macam ayatul munafiq thalathatun, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba. Tanda ataupun ciri orang munafik itu ada 3. Ada riwayat yang kata ada 4, ada riwayat yang kata ada 6. Tak kisahlah, dia berbagai-bagai riwayat tentang ciri-ciri munafik. Nabi sebut itu mengikut keadaan orang yang bertanya di hadapan dia, ataupun suasana yang berlaku di hadapan dia. Contoh di dalam hadis yang lain, bila datang seorang sahabat tanya, ayul a'mal afdal, apakah amalan yang jenis paling baik, paling istimewa, paling besar ganjaran di sisi Allah? Nabi kata, as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang di awal waktu. Datang sahabat yang lain pula tanya, Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, ayul a'mal afdal, amalan apakah yang paling istimewa, yang paling besar ganjaran di sisi Allah, yang paling baik? Nabi kata jihad fi sabilillah. Datang orang yang ketiga pula, soalan yang sama, Nabi kata birrul walidain, buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Sebab hadirin sekalian, Nabi jawab mengikut suasana yang ada di hadapan dia dan mengikut si penanya tu macam mana. Kalau orang tu okey, taat kepada kedua ibu bapa, jihad fi sabilillah pun tidak ada keberatan bagi dia. Tapi sembahyang ni dia buat lambat, melengah-lengahkan sembahyang. Bagi kamu, bagi orang yang macam ni, sembahyang di awal waktu besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Golongan yang kedua pula, sembahyang okey, taat kepada ibu bapa, Masya Allah baik, tetapi dia berat di sudut jihad. Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. Golongan yang ketiga, jihad pun okey, sembahyang pun awal waktu, cuma dia tak menghormati ibu bapa, tak berapa nak layan kedua ibu bapa dia. Maka Nabi kata birrul walidain, maka buatlah baik kepada kedua ibu bapa. Begitu juga semua hadis-hadis yang lain tidak dapat difahami melainkan dengan cara penghuraian, penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi Allamah Syaukani kata, wa ta'biru biqaulihi kafara aw asyraka lil mubalaghati zajar fi zajar wa taghlidhi fi dhalik. Maknanya suatu amaran yang keras. Sababun nahyi, sebab tegahan ataupun larang bersumpah dengan menyebut selain daripada nama Allah, annal halafa bi syai'in yaqtadi ta'zimahu. Maknanya bersumpah dengan sesuatu membawa kepada mengagungkannya. Maknanya kalau kita bersumpah dengan mengaitkan Kaabah, kita membesarkan Kaabah tu semacam membesarkan, seumpama membesarkan Allah Ta'ala.
Sebab bila bersumpah dengan sesuatu, maknanya kita mengagungkan, kita membesarkan dia. Sebab itu juga yang sebagaimana yang disebutkan tadi, bersumpah dengan menyebut nama kedua ibu bapa. Demi ayahku dan ibuku. Maknanya kita mengagungkan kedua ibu bapa setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdah. Kebesaran di sudut hakikatnya adalah Allah Taala semata-mata. Hakikat kebesaran yang sebenar-benarnya adalah Allah Taala. Fala yahlif illa billah. Fala yahlifu illa billahi wa dzatihi wa sifatih. Maknanya tidaklah boleh seseorang itu bersumpah melainkan dengan nama Allah, zat Allah Taala dan juga sifat-sifatnya. Wa ala dzalika ittafaqal fuqaha'u. Di atas yang demikian itu, maka sepakatlah oleh ulama-ulama fiqh, wal halafu bi ghairillahi la yanaqid. La yanaqid maknanya sumpah selain daripada menyebut nama Allah Taala tak terangkat. Wallahi la akulu lahma. Dia tak sebut nama Allah. Wa bil abai wa bi abi wa ummi, wa bi abi wa ummi la akulu lahma. Demi ayahku dan ibu aku tak nak makan daging. Itu dia sumpah. Maka dia boleh makan. Sebab apa? Dia tidak mengaitkan dengan nama Allah. Tapi kalau kita wallahi, wabillahi, watallahi, aku tak nak makan daging, dia makan juga berdosa. Sebab dia mengaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lianna an-nahya yadullu ala fasadil manhi anhu. Kerana tegahan itu menunjukkan atas rosaknya sesuatu benda yang dia sumpah. Sesuatu benda yang dia sumpah tak dikaitkan dengan nama Allah Ta'ala, sumpah tu lara, sia-sia, tak dikenakan hukuman. Maksud di sini tak dikenakan hukuman ni, di sini maknanya dia boleh makan. Tidak terhalang untuk dia makan sesuatu benda yang dia sumpah. Wa ikhtalafa al-ulama'u halil halaf bi ghairillah haramun aw makruhun. Ulama pula berselisih pendapat, seseorang yang bersumpah dengan menyebut selain daripada nama Allah Ta'ala, adakah sumpah itu haram ataupun makruh? Jazama Ibnu Hazmin bitahrimi. Telah memutuskan oleh Ibnu Hazm, telah menegaskan oleh Ibnu Hazm, maka sumpah selain daripada nama Allah Ta'ala adalah haram. Kerana yang disuruh dalam Al-Quran, yang disuruh di dalam hadis Nabi SAW, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wattajahal aktsaruna ila annahu makruhun. Sebaliknya, sebahagian besar daripada kalangan ulama mengatakan makruh. Wa zahirut tafsilu. Yang jelasnya ada huraian. Ibnu Hazm kata haram. Kebanyakan ulama kata makruh. Sumpah selain daripada dengan menyebut selain daripada nama Allah. Tetapi di sudut yang jelasnya adalah ada huraian. Fa in i'taqada fil mahluf bihi ma ya'taqidu fillahi ta'ala wa kana dhalika al-i'tiqadu kafiran. Sekiranya seseorang beriktikad benda yang disumpahkan itu, maknanya dia membesarkan sesuatu benda yang disumpah, Kaabah ke, dengan nama ibu bapa ke, dia membesarkan yang disumpah itu sebagaimana Allah, sebagaimana agungnya Allah, besarnya Allah. Kaabah seumpama mulia macam Allah Ta'ala, ibu bapa seumpama mulia macam Allah Ta'ala. Hak tu kafir. Sebab dia ada huraian, ada perinciannya. Innal halifa bi ghairillah la yakfur 'inda jumhuri illa in admara dhalika biqalbihi. Kecuali jumhur ulama kata dia tidak menjadi kafir. Jumhur ulama kata bersumpah selain daripada nama Allah Ta'ala ini tidak menjadi kafir, kecuali dia niat dalam hati benda yang dia sumpahkan itu sama besar, sama agung seumpama Allah Ta'ala. Hak tu baru kafir. Hak tu baru kafir, kalau tidak diharam. Wal khulasatu, kesimpulannya, innal halafa bi ghairillahi bid'atun ghairu mukfiratin. Dia kata kesimpulannya, sesungguhnya sumpah selain daripada nama Allah Ta'ala bid'ah yang tidak kafir. Wa wajhul ibtida'i, gambaran bid'ah itu, annal yamina ibadatun.
Kerana sumpah itu adalah merupakan ibadat. Fa idza kana bi ghairillah, sebaliknya apabila sumpah itu selain daripada nama Allah, kana iqhaman lid-dini falaysa minhu. Kalau dia sumpah dengan mengaitkan selain daripada nama Allah, suatu pencerobohan kepada agama yang sepatutnya tidak begitu. Maknanya nak sumpah ini mesti dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak dikaitkan dengan nama Allah, maka sumpah itu menjadi bid'ah. Yang kelima, an-nazru waz-zibhu li ghairillahi wa qatli abathan. Dia kata di sini bernazar sembelih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qatlu abathan, dan pembunuhan yang sia-sia. Wow, itu ataf daripada an-nazru dan juga az-zibhu. Nazar mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi alayya nazrun. Kita nak menazar mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga menyembelih bismillah dengan nama Allah. Ataupun kita melakukan sesuatu pembunuhan. Kalau pembunuhan ni, kalau dalam jihad bunuh orang lah. Bunuh orang pun kena kerana Allah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jangan berperanglah kamu pada jalan Allah Taala bagi mereka yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sama ada membunuh di dalam peperangan ke, membunuh binatang ke, dia tak boleh bunuh sia-sia saja-saja. Maksudnya membunuh tanpa tujuan. Okey, an-nazru dia kata ibadatun. Nazar itu adalah suatu ibadah, wa qurbatun, suatu amalan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zibhu ta'zimun lillahi haitsu sakhkhara lana al-an'ama. Sembelih itu mengagungkan bagi Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan bagi kita binatang. Bagaimana binatang yang disembelih itu Allah Taala jinakkan dia, tundukkan untuk kita. Nampak? Jadi bila binatang yang asalnya liar itu dapat disembelih, maka penyembelihan itu menunjukkan bahawa kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita sembelih, dapat kita makan daripada hasil rezeki dan hasil binatang yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menguruskan penyembelihan, maka kita mengagungkan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Sebab itu sembelih adalah merupakan satu ibadah. Mesti kita sembelih dengan nama Allah. Bernazar pun satu ibadah, mesti kita bernazar dengan nama Allah. Fayajibu an yakuna an-nazru lillah, maka wajiblah bernazar itu kerana Allah. Wa fi ta'atin la fi ma'siyatin. Nazar itu juga di dalam ketaatan, bukan di atas maksiat. Ada tak nazar di atas maksiat? Aku dia dapat sesuatu benda, aku dapat rompok bank, dapat 1 juta, aku bernazar nak sembelih lembu. Tak boleh. Benda maksiat. Tak boleh. Nazar ini sesuatu perbuatan yang dinazarkan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti'a Allah, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Taala, ma yanbaghi bihi wajh Allah, sepatutnya adalah tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata innaman nazru ma yabtaghi bihi wajh Allah. Yang atas tu tertinggal. Innaman nazru ma yabtaghi bihi wajh Allah. Hanya saja ataupun sesungguhnya nazar itu mengharapkan keredaan Allah. Lepas tu baru mari hadis yang kedua, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Ini hadis yang kedua. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia taat. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa bernazar untuk buat maksiat kepada Allah Taala, dia kena batalkan nazar dia. Maksudnya dia tidak boleh meneruskan nazar untuk maksiat, untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya orang kata nak kena sempurnakan nazar.
Ataupun penuhi nazar tak? Bila sesuatu nazar untuk maksiat, tak, kena batalkan nazar itu. Tak boleh teruskan. Kalau teruskan berdosa. Kerana itu jelas daripada hadis Nabi. Nazar sesuatu benda yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Bukan suatu pelanggaran terhadap hukum Allah ataupun maksiat kepada Allah. Wa qawluhu la nazara fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlikuhu ibnu Adam. Dia kata tidak boleh nazar sesuatu perkara yang maksiat kepada Allah dan sesuatu benda yang kita tak miliki. Tak miliki ni nak nazar macam mana? Mesti benda yang kita nak nazar, yang kita nak sumbangkan itu benda yang ada. Fama yaf'aluhu ba'dul awami fi zahiri minan nazri li ghairillahi aw zibhi kan nazari lil Khidir aw lil Khalid bin Walid aw li Sayyidati Zainab. Dan apa yang dilakukan oleh sebahagian orang awam pada zahir selain daripada nazar, selain daripada Allah Ta'ala ini, ataupun dia menyembelih bukan kerana Allah, seperti nazar bagi Khidir. Ini ada orang Sufi, dia bernazar untuk Khidir, ataupun untuk Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid kan seorang pejuang, pahlawan. Bukan nazar kerana Allah, kerana Khalid ibn Walid. Ataupun Sayyidah Zainab, ataupun wali fulani, awlil wali fulani, ataupun si fulan wali sekian wali. Bukan kerana Allah, dia bernazar kerana kepada wali. Liqada'i hawaijihim, untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak bernazar untuk Khidir, untuk Khalid al-Walid, untuk wali sekian-sekian. Hukum dia haram. Wa syafa'ati lahum, supaya mereka itu, Khalid al-Walid ke, Nabi Khidir ke, Sayyidah Zainab ke, dapat memberi pertolongan kepada mereka, dapat memenuhi hajat-hajat mereka. Yu'addu syirkan, dianggap sebagai nazar itu syirik fil ibadah. Bukan sahaja bid'ah yang membawa kepada syirik. Bid'ah yang membawa kepada syirik. Wa yajibu tanbihul 'ami 'ala hadzal khata'. Wajib, dia kata, mengambil peringatan oleh orang awam di atas kesalahan ini. Jangan duk bernazar selain daripada Allah, dan juga menyembelih selain daripada Allah, selain daripada kerana penyembahan kepada Allah. Wa in kana fil haqiqati hina yu'atibu yaqulu innama aqsudu wajha Allah Ta'ala. Walaupun dia kata hakikatnya ketika aku mengadu, berdoa di dalam nak melaksanakan nazar ataupun sembelih itu, aku mengharapkan Allah Ta'ala. Haram juga sebab dia mengaitkan dengan nama-nama individu yang kita sebutkan tadi, ataupun mana-mana orang lah, mana-mana ulama, mana-mana wali, mana-mana pembesar. Dia nazar kerana tu, dia sembelih kerana itu, tak boleh, mesti kerana Allah. Wa hadha an-nadhru bid'atun munkaratun muharramatun. Ini adalah nazar yang bid'ah, mungkar lagi haram. Lianna an-nadhra li makhluqin, kerana nazar untuk makhluk. La yamliku syai'an ma Allah, tidak memiliki sesuatu bersama dengan Allah. Makhluk tidak dapat mematikan, tidak dapat menghidupkan, tidak dapat mendatangkan mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat. Jadi bernazar kepada makhluk, maka seolah-olah dia menganggap Allah Ta'ala itu sama, setara, sebanding dengan makhluk. Tak boleh dia menyamakan makhluk dengan Allah. Walianna man i'taqada anna al-makhluqa lahu tasarrufun fil asya'i ka tasarrufillah faqad asyraka ma'allahi fil khalqi wal ibadah. Dia kata di sini, barang siapa yang beriktikad sesungguhnya makhluk dapat menentukan sesuatu perkara sebagaimana Allah Ta'ala menentukan, mendatangkan, makhluk dapat mendatangkan mudarat ke, makhluk dapat menolak sesuatu mudarat ke, dapat mendatangkan manfaat ke, maka perbuatan itu telah syirik. Syirik di sudut ibadah. Kerana dia menyamakan makhluk dengan sesuatu, Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Di sudut mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Jadi maknanya, makhluk ini tidak dapat mendatangkan sesuatu manfaat dan juga mudarat. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya bernazar dan menyembelih mesti kerana Allah. Wa kadzalika ma yuzbahu baina yadi za'imin aw hajin 'inda al-istiqbali bid'atun muharramatun munkaratun. Dia kata begitu juga sembelih
mengagungkan pemimpin-pemimpin. Bukan kerana Allah. Kalau kita kata pemimpin datang, kita sembelih lembu ke, kambing ke, itu harus. Tapi sembelih kerana Allah, bukan kerana dia. Sembelih kerana Allah, cuma nak jamu dia, tak apa. Ataupun apa dia, menerima kepulangan orang yang balik haji. Au hajin inda istiqbal. Maknanya kalau kita menghormati, kita sembelih kerana Allah, bukan kerana dia. Tapi nak bagi dia makan, itu harus. Tetapi kalau kerana dia, bukan kerana Allah, itu diharamkan. Wala tu'kal dia kata wala tu'kaliz zabihatu, tidak dimakan. Jangan dimakan, ataupun wala tu'kalu az-zabihatu, tidak dimakan akan sembelihannya, maka tak boleh makan. Tidak dimakan akan sembelihannya, maka tidak boleh makan, hukum dia haram. Di annaha zubihat ala ghairi ismillah, kerana binatang itu disembelih selain daripada nama Allah. Wa minal bid'ah, okey, habis sembelih nazar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal bid'ah, sebahagian daripada perkara-perkara bid'ah juga qatlul hayawanatil maridah, bunuh binatang-binatang yang sakit. Wal kilabis saibati ghairul aquri wala mu'ziyah, dan juga membunuh kilab, kalbani kilab, maknanya anjing-anjing. Anjing apa? Anjing yang tak bertuan. Kecuali anjing gila dan anjing yang mendatangkan mudarat kepada manusia, itu harus. Ini termasuk di dalam pembunuhan yang sia-sia yang kita sebutkan tadi. Wal qatlu abathan, bunuh tak ada tujuan. Kita sembelih binatang kena ada tujuan. Bunuh seseekor binatang kena ada tujuan, kena ada maksud. Dia bukan boleh buat saja-saja. Sebab apa? Saja-saja tak boleh. Dalam Islam dia tak ajar saja-saja. Dia mesti buat ada tujuan dan ada maksud. Dan ada hadis-hadis yang lain, kita boleh bunuh apa dia? Kalau jengking, tikus, burung helang. Sebab apa boleh bunuh? Kerana mendatangkan mudarat, sama ada kepada tanam-tanaman kita ataupun mendatangkan mudarat kepada manusia. Jadi itu boleh, bukan saja-saja bunuh. Kalau saja-saja bunuh tak boleh. Contohnya kita kata panah tembak, itu disebut dalam hadis. Panah dan tembak binatang ni sebagai suatu hadaf, sasaran. Kita panggil apa dia? Sebagai bila kita buat satu training, latihan itu, nak bagi tepat sasaran kita, kita letak binatang. Yang kita duk buat di Meripu tu apa dia? Dia panggil apa bahasa Melayu? Kita letak binatang tu sebagai hadaf tu. Yang di Meripu yang duk buat hari tu, tembak kenapa angin tu kan. Maknanya tak boleh. Bila kita mengaji hadis, mengaji baik bid'ah, tak boleh. Orang dulu, orang Arab dulu, zaman Rasulullah pun ada. Letak binatang jadi sasaran panah. Dia panggil apa tu? Hadaf lah. Nak bagi cekap memanah dan tembak tu, nak bagi tepat sebagai satu latihan, satu training. Yang tu tak boleh. Bunuh sia-sia dia panggil. Letak binatang, tembak saja tembak. Menjadi sasaran panah ataupun tembak, tak boleh. Jadi sebab pembunuhan yang sia-sia, bunuh mesti dengan sebab kita nak makan. Satu. Yang kedua, kerana binatang itu mendatangkan mudarat, sama ada kepada tumbuh-tumbuhan kita ataupun mendatang mudarat kepada manusia. Fahadha mahzurun syar'an, ini ditegah di sudut syarak. Wa minal qatli abathan wa bid'atan, bunuh kerana sia-sia, tak ada faedah, tak ada tujuan. Ini juga pembunuhan secara bid'ah dipanggil. Yang seterusnya, at-tahrishu bainad dik wa ghairiha minal hayawanat, melaga-lagakan ayam. Bila ayam tu dah lemah, kita bunuh dia. Belaga ayam, macam orang tu dulu-dulu duk buat kan. Sekarang ni mungkin dah kurang dah kot. Belaga ayam tu dia letak duit lah, kira berjudi lah. Sama ada letak duit ke tak letak duit ke, pertaruhan ke, dia belaga ayam tu hukum dah haram. Dan selain daripada ayam, wa qatli thirani ba'da alwanil musara'ah, dan membunuh lembu-lembu setelah berbagai-bagai dipanggil apa dia, perlawanan. Dipanggil apa? Yang Sepanyol buat tu? Matador. Matador kan?
Dia belaga lembu dan satu sukan lembu. Bila lembu tu dah condemn, dibunuh lembu tu. Bukan nak kerana nak makan saja-saja, abasan. Itu juga termasuk di dalam sembelihan yang diharamkan. Haitsu yuqtalu thawru bi gharazi ibratin. Bi gharazi ibratin fi maqtal. Dia bunuh dengan cara suntikkan racun kepada badan lembu, lembu tu mati. Setelah lembu tu dah jadi lemah, condemn lah, dia lagakan tadi. Dah lemah, lalu dibunuh. Wala yu'kalu lahmuhu, tidak dimakan dagingnya. Ini kesimpulan daripada perbahasan tadi. Nazar, sembelih dan bunuh bukan kerana Allah Ta'ala, itu diharamkan di dalam agama. Kerana bernazar, sembelih dan juga membunuh ini adalah merupakan sebahagian daripada ibadat. Bunuh binatang dengan tujuan ibadat. Maknanya sama ada korban ke ataupun untuk dimakan, itu dipanggil ibadat. Jadi ibadat mesti kita serahkan, kita tujukan, kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga untuk malam ni, tetapi untuk tajuk yang campur daripada bab-bab yang berikutnya, yang sebelumnya adalah termasuk di dalam tajuk yang keenam. Termasuk di dalam perbahasan tajuk yang keenam, iaitu yang keenam, dakhailut tasawufi. Yang ni maknanya sensitif lah sikit. Maknanya campur tangan tasawuf di dalam urusan agama. Campur tangan tasawuf di dalam urusan agama. Nanti dia hurai. Ada tasawuf yang dimaksudkan dengan maksud-maksud yang tertentu, maka dibenarkan. Apa maksudnya? Kalau tasawuf itu kita untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala, seperti kita apa dia tu? Kita sifat-sifat yang mahmudah, 10 memang mudah itu kan, dan juga hak lawan 10 itu, maka yang tu tasawuf yang dibenarkan dalam agama. Jaga keikhlasan, jangan hasad, jangan sum'ah, jangan sombong, jangan riak, jangan takabur. Hak tu tasawuf yang dibenarkan. Adapun yang tasawuf yang menyimpang, yang terkeluar daripada ajaran Islam, terkeluar daripada panduan Quran dan panduan sunnah, itu satu jenis tasawuf yang ditolak di dalam agama. Kalau tuan-tuan baca Fiqhus Sufi, Imam Syafi'i kata, "Lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahari la ya'ti az-zuhra hatta yakuna ahmaq." Dia kata kalau seseorang lelaki termasuk perempuan lah, dia masuk dalam kumpulan tasawuf ataupun di dalam ilmu tasawuf ini, tasawuf menyimpang. Sekali takut orang silap faham, orang potong sikit, ustaz pun jadi macam ada seorang ustaz tu sebut tasawuf ni ayat ancak. Padahal ni dia ceramah panjang, orang potong tak ayat ancak tu. Hak inilah yang dimaksudkan oleh Ustaz Hadin Hassan ni. Sama aja. Hak ni jangan potong, dengar semua. Tasawuf hak yang menyimpang daripada Quran dan menyimpang daripada sunnah. Siapa-siapa yang dia masuk di dalam tasawuf awal pagi, zuhur dia tak keluar, dia jadi bengong, ahmak. Maknanya bodoh. Di dalam satu kenyataan yang lain, Imam Syafi'i kata, ini Imam Syafi'i yang sebut, anna Syafi'iyya qala kalaman kathiran anhum. Ini di antara kata-kata Imam Syafi'i. Man lazima ahadun safiyah ahadu safiyata arba'ina yauman fa'ada ilaihi aqluhu abadan. Siapa-siapa tadi dia kata setengah hari masuk dalam tasawuf ini, masuk pagi, zuhur tak keluar, dia jadi bodoh. Kalau 40 hari, akan dia hilang, tak akan kembali. Imam Syafi'i sebut. Dan ada penyerupaan mirip, kalau tuan-tuan baca kitab ini, iaitu penyamaan antara golongan Sufi ataupun golongan yang mengaku tasawuf ini dengan Syiah. Dia kata aujuhut talaqi baina tasawufi wa tasyayyu'. Muka surat 632. Ada beberapa dipanggil apa dia? Keserupaan
Apa lagi serupa? Kita nak terjemah apa lagi? Serupa, penyamaran, tasyabuh. Orang Arab sebut tasyabuh, kita Melayu tasyabuh. Maknanya kesamaran, penyerupaan. Penyerupaan tasawuf dengan Syiah ni sangat serupa, ada banyak bab. Begitu juga kalau tuan-tuan baca Talbisul Iblis, tipu daya iblis, sama je. Tapi saya nak ulangkan, tasawuf hak mana? Hak menyimpang daripada Quran dan hadis. Bukan semua. Kalau tasawuf dengan makna ikhlas kan? Maknanya dia ikhlas dalam hatinya, wara', zuhud, muraqabah, hak tu kita terima. Yang dimaksudkan di sini, perbahasan di sini yang menyimpang. Yang menyimpang. Dia kata at-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miril zahiri wal batini linaili sa'adati abadaniyah. Linaili sa'adati abadiyah. Dia kata tasawuf itu suatu ilmu yang dikenali keadaan-keadaan, cara-cara bagaimana nak membersihkan diri, bagaimana nak memperbaiki akhlak, bagaimana nak menghiaskan diri kita zahir dan batin dengan akhlak-akhlak yang mulia untuk mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat. Hak tu tasawuf tu okey diterima. Tasawuf tu okey, boleh diterima. Wal mutasawwifatul mukhlisun ya'nuna bi zikrillah sirran wa jahran wala mani'a min dhalika li anna al ulama al islami qarraru al afdiyata afdilatil jahri bizikri idza khala min ar-riya au izai musallin au qari'in au na'imin liqaulillahi ta'ala. Dia kata ada pun mutasawwifah, orang tasawuf yang ikhlas, yang ikhlas, yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, sama ada zikir itu secara sir ataupun jahar, ini tidak ada halangan, kerana para ulama Islam menetapkan afdaliyah jahri ini boleh kita berzikir dengan zikir yang kuat tanpa riak dan tidak mengganggu orang sembahyang dan tidak mengganggu orang lain baca Quran dan tidak mengganggu orang tidur. Ulama membahaskan zikir ini sama ada secara sir ataupun secara jahar. Jahar ini diharuskan kalau sekiranya tanpa riak disebut tadi, tidak mengganggu orang sembahyang. Maksudnya orang tengah sembahyang kita duk baca Quran kuat-kuat, itu haram. Ataupun zikir kuat-kuat, itu haram. Ganggu orang lain tidur, haram. Ganggu orang lain baca Quran pun haram. Ini kalau kita nak zikir kuat ni, kita duduk seorang-seorang di rumah kita, bukan di khalayak ramai. Maknanya kita berkhalwah, apa panggil khalwat kan? Maknanya menyendiri di dalam, kita melaungkan zikir kepada Allah Ta'ala yang tak mengganggukan orang, itu hukum dia harus. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gebentar hati mereka. Bila dibaca ayat-ayat Quran, bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa zikru fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Ini dikaitkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia buat mari hadis. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Jadi apa yang disangkakan oleh hamba, Allah Ta'ala perkenankan. Maknanya sebab itu kena sangka benda-benda yang baik kepada Allah. Aku sentiasa bersama hamba-Ku ketika dia berzikir kepada Aku dalam diri dia sendiri. Maknanya sedikit secara sir. Dan aku akan sebut tentang kebaikan dia. Dan apabila dia berzikir fi mala'in, di dalam kumpulan yang ramai, aku akan sebut juga di dalam satu kumpulan yang lebih baik. Maka Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat di antara hamba-hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Okey.
fa in iltazama mutasawwifatu ma jaa fil Quran was sunnati fala i'tirad alaihim. Kalau sekiranya orang tasawuf itu dia melakukan sesuatu perkara yang secocok dengan Quran dan juga sunnah, fala i'tirad alaihim, tidak ada bangkangan. Bukan kata semua tasawuf salah, bukan kata semua tasawuf betul, tak. Kalau sesuai secocok dengan Quran hadis, maka tidak ada bangkangan. Wa amma in taghali ba'dhum, adapun sekiranya melampau sebahagian daripada kalangan mereka, faqala bi fikratil wahdatil wujud, sebagaimana mereka memiliki fikrah pemikiran wahdatil wujud. Apa dia? Dia kata bermakna anna Allah Ta'ala qad halla fi jami'il ajza'il kaun. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Atau bermakna anna al-makhluqa ainul khaliq. Makhluk itulah diri Tuhan. Kan sebut Tuhan dalam poket, Tuhan dalam diri, Tuhan di mana-mana Tuhan. Pemikiran wahdatul wujud. Yang tu tasawuf yang macam tu salah. Aw istaghraqa fi ba'd asy-syathatil mukfirati kal qawli bi annahu huwa Allah awil haqq. Ataupun dia jadi fana sehingga bertindak dengan suatu tindakan yang luar biasa dengan mengatakan aku Allah ataupun akulah yang hak. Kan banyak orang tasawuf ada belajar macam tu, ilmu-ilmu tarikat, hakikat, makrifat lepat kan. Ilmu macam tu salah nampak? Sampai makam fana, dia bercakap macam tak sedar diri. Akulah Allah. Di mana-mana saja ada Allah. Akulah yang benar. Au syauhun mabda'ul tauhid. Ataupun dia melakukan sesuatu benda yang aneh, permulaan mengenal Allah. Sebelum nak kenal Allah Ta'ala ni, kalau orang belajar tarekat ni, sebahagian lah, bukan semua. Dia kena gila dulu. Kena sewe dulu. Ada cerita lah. Ada cerita kawan kami yang belajar tarekat tasawuf ni, dia kata kalau tengok orang gila tu sebenarnya dia bukan gila. Kalau jumpa orang gila dia suruh kirim salam sebab dia tu wali. Tuan-tuan, kalau orang jumpa orang gila kirim salam, dia tu wali, dia bukan orang gila. Sampai macam tu punya pemikiran. Duk makan sampah tu bukan orang gila tu. Jalan tak berpakaian, dia tu sampai suatu tahap fana. Kami ada cerita lah. Sebab kami berkawan dengan banyak orang tarekat, banyak orang tasawuf dan pernah masuk pun tarekat. Dan kita tahulah bagaimana ada yang salah, ada yang betul. Sebab nak tergelak kupas isu ni sebab ada pengalaman. Jumpa dengan orang yang berfikir benda yang pelik-pelik. Tapi tak boleh nak cerita semua lah kan. Jadi pelik orang tasawuf yang menyimpang. Jenis tarekat-tarekat yang menyimpang. Dia jadi, maknanya kalau orang bertindak di luar batas kemanusiaan, dia tu macam tak betul, sewe, maka dia tu adalah wali. Dia anggap begitu. Tengok bagaimana tasawuf yang menyimpang yang disebut, yang dibongkarkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Au bi isqatil faraidi. Ataupun tasawuf yang menganggap boleh gugurnya kefarduan. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu yang kata ini suatu amalan kulit. Fiqh syariat ni kulit yang kita nak batin. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, siapa yang paling wali, siapa yang paling tasawuf dalam dunia? Rasulullah. Rasulullah tak pernah buat gila. Tak pernah menyanggah suatu hukum syariat, tak pernah. Macam adakah wali atau orang tasawuf ni lebih mulia, lebih hebat daripada Rasulullah? Sedangkan Rasulullah ni dijaminkan syurga. Ataupun dia menganggap bila sampai kepada suatu tahap, suatu darjat, suatu kedudukan, gugur hukum syariat. Yang tu sesat. Itu boleh kenal. Tasawuf itu tasawuf yang sesat. Fahadha la syakka dalalun wa kufrun sarihun. Ini terang sesat kafir yang jelas. Dia kata yukhalifu aqaidal ummatil islamiyah. Ini bercanggah dengan akidah Islam. Menganggap benda-benda yang wajib itu digugurkan oleh Allah Ta'ala sebab dia sudah sampai satu tahap yang hebat. Itu salah. Wa mislu dhalika man qala bi anna li syaikhin
ma juz'an min at-tasarrufi fil kaun. Sebahagian daripada kesesatan tasawuf ini, dia kata, dengan menganggap seseorang syekh itu boleh melakukan sesuatu perkara dengan seumpama Allah Subhanahu wa taala. Minat tasarrufi fil qaum, maknanya boleh menentukan sesuatu perkara. Au bi annahu wasala ila martabatin nubuwah, ataupun syekh dia telah sampai kepada darjat kenabian. Hak tadi macam Allah Taala pula sebagaimana pemahaman Syiah. Kalau tuan-tuan baca di dalam Kashful Asrar, bukan Kashful Asrar. Kashful Asrar itu ada juga disebut dalam kitab itu yang dikarang oleh Khumaini, yakni kitab Al-Hukumatul Islamiyah. Dia menyebut, wa inna min a'immatina maqaman la yablughu maqaman mahmudan la yablughul malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya para imam kita ini, imam 12 itu, mempunyai suatu kedudukan yang mulia yang tidak dapat diatasi oleh malaikat yang muqarrabin dan juga nabi yang diutuskan oleh Allah. Atas pada nabi, atas pada malaikat. Sebab tu saya kata tadi, di dalam buku Fikrus Sufi, penyerupaan tasawuf dengan Syiah ini ada beberapa bab. Kita tengok. Syiah pun faham macam tu, golongan sebahagian tasawuf pun berfahaman dengan fahaman yang demikian. Aw wasala ila martabatin nubuwati illa annahu la yuha ilaihi. Syekh ni sampai tahap kenabian, cuma syekh dia ni tak diturunkan wahyu je, tetapi setara dengan nabi. Cuma tak dapat wahyu. Kalau tak dapat wahyu, setara lagu mana? Sebab nak jadi nabi ni kena ada wahyu. Au bi annahu yara muridihi min wara'i hijabin, ataupun tok syekh ni nampak anak murid di belakang tabir hijab. Anak murid ni boleh masuk neraka ke? Anak murid ni bahagia ke ataupun sengsara di masa dia akan datang? Termasuklah juga di akhirat. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada orang duk mengajar, duk ceramah sebut, ada guru-guru tasawuf ini, tarekat wali ini, dia kasyaf. Dia boleh nampak orang ni ahli syurga, ahli neraka. Oh, atas mana Nabi lagi. Nabi pun tak boleh menentukan siapa syurga, siapa neraka, kecuali apa yang diwahyukan, sekadar apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Ini tok syekh, tok wali boleh mengetahui kedudukan syurga neraka. Au bi annahu idza arada asy-syaikhu syai'an arada Allah. Kalau syekh nak sesuatu, Allah Ta'ala pun menghendaki juga perkara yang dikehendaki oleh syekh. Maknanya kehendak Allah dengan kehendak syekh sama. Oh, dahsyat. Au ja'ala surat asy-syekh fi mukhayyilatihi au asna'a salatihi. Ataupun ketika berzikir dia khayal mari syekh dia, ataupun ketika sembahyang Allahu akbar duk bayang syekh. Kan ada di dalam surah Nuh tu, ya'uqa wa nasra tu. Maknanya menganggap orang alim, ulama ini setara dengan Allah Ta'ala. Dia kata bukan. Sebenarnya maksud dia macam tu. Ketika dia sembahyang, mari gambaran syekh. Ketika berzikir pun mari hayal datangnya syekh. Sebenarnya bila kita sembahyang, kita buat ibadat, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kena bayangkan kita macam nampak Allah, bukan nampak syekh. Kalau tak dapat perasaan itu dibayangkan, kena duk rasa Allah Ta'ala muraqabah, duk perhati kita. Bukan duk rasa syekh perhati kita. Bukan masuk di dalam pemikiran kita, tok guru kita, wali. Bukan. Kita kena nampak gambaran Allah. Itu nak kena faham tu. Ini di antara tasawuf-tasawuf yang menyimpang. Au ja'ala jisran aw wasilatan ila Allah. Menjadikan guru syekh itu sebagai jambatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan guru, syekh, wali sebagai suatu jambatan ataupun wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa nahwi dzalika minal mubalaghat, dan seumpamanya daripada perkara-perkara yang melampau. Fa hadza dalalun wa syirkun. Ini adalah suatu kesesatan dan juga syirik. Qala Syatibi. Dia kata di sini, ra'a qaumun taghalli fi ta'zimi syuyukhihim hatta alhaquhum
bima la yastahiqunah. Ada di kalangan golongan tasawuf ini yang melampau, yang mengagung syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, sesuatu yang tidak layak, yang tidak sepatutnya. Menganggap syekh ni setara dengan Nabi ke, ataupun kehendak syekh sebagaimana kehendak Allah, sebagaimana yang disebutkan tadi. Itu yang melampau. Itu yang melampau. Fal muqtasidu minhum yaz'umuna annahu waliyun lillahi a'zamu min fulan. Kalau yang pertengahan pula golongan tasawuf ataupun sufi ini, tadi hak melampau. Yang mu'tadil, yang pertengahan, menganggap syekh ni wali Allah, ataupun mengagungkan, dia membesarkan lebih daripada si fulan. Syekh dia ni lebih baik daripada guru-guru lain, daripada ustaz-ustaz lain, daripada ulama-ulama lain. Wa rubbama aghlaqu babal wilayati duna sairil ummah. Boleh jadi mereka wali ini, mereka mengkhususkan orang-orang yang tertentu, bukan kepada semua umat Islam. Sedangkan dalam Quran kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kebimbangan dan ketakutan kepada mereka. Lalu Allah Taala sebut, siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang bertakwa, semuanya wali Allah, walaupun tak boleh terbang, tak boleh jalan atas air. Orang duk kata boleh terbang, boleh jalan atas air, kena cocok benda yang tajam, takluk, wali. Itu bukan ukuran. Semua orang beriman, semua wali. Dan orang beriman dan orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, semuanya wali Allah Taala, bukan individu-individu yang tertentu, golongan-golongan yang tertentu. Tak, secara umum disebut dalam Quran. Illa hadzal mazkur huwa batilun mahdun. Ini adalah semata-mata batil dengan menentukan, mengkhususkan seseorang sahaja jadi wali, dan layak jadi wali. Wa bid'atun fahisyah, adalah merupakan suatu bid'ah yang keji. Wa idza istahabal tasawwufu bil bid'il munkarati kal khulwati bin nisa. Dia kata apabila seorang tasawuf itu, golongan tasawuf, dengan melakukan bid'ah yang mungkar seperti berkhalwat dengan perempuan, maknanya bersunyi-sunyian dengan wanita, duk berzikir ke, meratik ke, bersunyian-sunyian dengan wanita. Wanita ni di sini yang dimaksudkan maknanya yang ajnabi lah, yang sah dia kahwin. Au iqtirani halaqati zikri bitabuli wal mazamir. Ataupun golongan tasawuf yang bid'ah yang mungkar, melakukan bid'ah yang mungkar ini menyertakan halaqah-halaqah zikir dengan gendang dan juga seruling, wasonjat, dan juga maknanya alat-alat muzik, wal qafazi wal raqsi, dan juga melompat dan juga menari. Tengok, disebut satu-satu Ustaz, kalau Ustaz nak tengok. Bukan saya nakalkan saja Ustaz, hak orang marah pula. Dia kata halaqah zikir dengan gendang, dengan seruling, dengan alat-alat muzik, melompat, dan juga dia kata apa di sini, menari. Nampak? Wal khuruji an tamassuki syakhsiyah, keluar daripada kepribadian seorang manusia yang waras. Kana dzalika minal munkaratil muharramat, yang demikian itu adalah sebahagian daripada mungkar yang diharamkan. Tengok, ada tak sekarang ni orang sambil berzikir, main gendang, kompang, ada tak? Banyak. Nak hukum lagu mana tu? Berdasarkan kepada bedah kitab ini. Bukan pandangan saya, nak hukum lagu mana tu? Berat tuan-tuan. Kalau nak kata dia Wahabi, dia masih berada dalam mazhab. Dr. Wahbah Zuhaili ini berpegang kepada mazhab. Seorang ulama Syria dan diiktiraf di seluruh dunia termasuk Malaysia. Pernah mendapat tokoh Ma'ahid Hijrah. Dia dengan Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Qaradawi pun sebut benda yang sama. Kalau Ustaz Fakhr Razi boleh lawan, tak ada masalah. Dia bukan ulama.
Tapi disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Tengok. Ni yang tersah yang melampau ni. Lepas ni banyak orang hentam ni. Dia hentam bukan hentam saya. Dia hentam Dr. Wahbah Zuhaili. Dia bukan hentam saya. Innani la uridu mu'adata ahadin. Mu'adata ahadin. Aku tidaklah ingin bermusuh dengan mana-mana orang. Dr. Wahbah Zuhaili pun kata lagu tu. Saya pun sama. Bukan nak bermusuh dengan mana-mana orang. Dia pun tahu. Kalau cakap macam ni orang marah. Hari ni tengok WhatsApp Ustaz. Ada orang nak tumbuk saya. Bincang isu-isu ni lah. Isu bid'ah, ayat mutasyabihat. Dia kata kalau tumbuk Melana ni kita bagi pecah sampai pecah demi mata. Jumpa Melana ni dia kata kita tumbuk muka. Tengok tuan-tuan, nak bagi tahu. Sebenarnya kalau nak tumbuk ni, dia tak boleh di muka. Sebab idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Apabila nak pukul oleh seseorang kamu, jangan pukul muka. Tengok, sebab tak mengaji hadis. Dia nak tumbuk muka sekali cumi mata. Cumi mata dah lama orang bagi. Tengok orang tak faham Quran, tak faham sunnah, dia nak tumbuk muka. Sedangkan dilarang oleh Nabi dan para ulama. Satu, tumbuk. Yang keduanya, tidak ada alasan. Kita tak pernah jumpa dalam kitab mana-mana kitab ilmu kalam, ilmu falsafah, yang kata berbeza dengan orang ni, boleh tumbuk orang. Lepas tu tumbuk muka pula tu. Allah. Bukan kata bila tak boleh tumbuk muka, tumbuk kat belakang. Iaitu pukul curi lagi tak boleh. Tengok tuan-tuan. Kita boleh berbeza. Kita boleh berbeza pandangan. Tetapi jangan bermusuh. Berbeza bukan sampai membawa kepada perpecahan. Jadi kalau nak elak daripada perbezaan, tidak akan berlaku. Sebab maklumat macam-macam terdedah. Orang ni baca kitab ni, orang ni baca kitab ni, orang ni pegang ulama ni, orang ni pegang maklumat ni, pegang mazhab ni, orang ni pegang mazhab ni. Benda tu biasa. Tapi tidaklah membawa kepada permusuhan, perpecahan daripada kalangan umat Islam. Dia kata menyertakan zikir itu dengan alat-alat muzik, kompang, gendang, seruling, melompat, menari. Takkan Dr. Wahbah Zuhaili tak jumpa hadis yang orang baca hadis tu, sahabat menari depan Rasulullah berzikir. Dr. Wahbah Zuhaili tak jumpa lah. Hari tu dah kita bentang lah kan. Maknanya tak ada hadis sebenarnya. Saya pun tak jumpa, dia pun tak jumpa. Tak jumpa hadis yang sahabat menari depan Rasulullah ketika berzikir. Tiba-tiba orang tersah jumpa. Hebat lah. Imam Bukhari, ulama-ulama hadis tak jumpa, Dr. Wahbah Zuhaili tak jumpa, orang tersah jumpa. Boleh menari, boleh berzikir dalam keadaan menari. Akulah bukanlah dia kata nak bermusuh dengan mana-mana orang, walakin uridun nusha hatta yabta'ida al-maghrurun an ghururihim. Cuma dia kata aku nak bagi nasihat. Macam saya juga nak bagi nasihat, benda tak betul. Supaya mereka jangan melampau daripada sikap yang melampau mereka itu. Wa taqbalul auda, terima maknanya kena kembali ilal haqqil wal haqiqah. Kembali kepada kebenaran. Dr. Wahbah Zuhaili kata, aku bukan nak bermusuh dengan mana-mana orang, nak minta supaya mereka kembali kepada kebenaran. Wa tawaffuqu ma'a adabi syari'ati wa dawabitil ilmi wal fiqhi wal syari'ah. Supaya bersesuaian dengan adab-adab syariah, dengan panduan-panduan ilmu fiqh dan syariat. Maknanya amalan kita, tasawuf kita secocok dengan amalan syariah, dengan Quran, dengan hadis, dengan apa yang telah digariskan, dipandukan oleh ulama. Walam yad'u majalan lin-naqdi wa tahakkumil akharin. Janganlah membiarkan, membuka ruang bagi orang mengkritik dan juga orang-orang lain mengejek. Kan duk menari ni orang duk ejek lah kan? Kita berzikir dalam keadaan menari, bergendang dan sebagainya, memberi ruang, membuka ruang untuk orang caci kita, hina kita. Bila orang hina, orang caci kita, kita tak boleh marah kat orang. Sebab kita dah buka ruang. Kita buka ruang untuk orang kritik kita. Tengok Dr. Wahbah Zuhaili. Sebab di Syria pun banyak benda-benda macam ni. Bukan kata di Malaysia. Dia sebut tu kerana dia melihat suasana di Syria, sebahagian orang tasawuf macam tu. Wa ma ajmala ma qala al-Imam al-Ahmad rahimahullahu liwaladihi
ba'da an sahiba Abul Hamzah Abu Hamzatil Baghdadi As-Sufi. Alangkah indahnya, cantiknya apa yang disebut oleh Imam Ahmad kepada anaknya selepas dia bersahabat dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi As-Sufi. Wa arafa ahwal al-qaumi as-sufiyah. Setelah dia mengetahui kedudukan orang golongan tasawuf, golongan sufi, lalu dia kata kepada anak dia, Imam Ahmad kata kepada anaknya, wahai anakku, ya waladi alaika bil mujalasatil haula'il qaum fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi. Dia kata, wahai anakku, melazimilah kamu akan suatu kaum golongan sufi. Di sini Dr. Wahbah Zuhaili menyebut golongan sufi yang peringkat awal, yang sebelum berlaku perubahan, sebelum berlaku penyelewengan. Fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi, kerana mereka menambahkan kepada kita dengan banyaknya ilmu dan muraqabah wal khasyah, dan takut kepada Allah, dan zuhud wal zuhdi wal ulwil himmah, dan ketinggian azam dan keazaman yang tinggi. Wa qala Abul Qasim an-Nasrabadhi aslu tasawufi mulazamatul kitabi was sunnati. Asal-asal tasawuf ni yang disebutkan tadi, melazimi Quran dan juga hadis. Wa tarkul bid'ah wal ahwa'i, mereka meninggalkan perkara bid'ah dan perkara mengikut hawa nafsu. Itu asal tasawuf lagu tu. Hak yang lain selepas generasi yang berikutnya berlaku penyimpangan. Wa ta'zimil hurumatil masyayikh wa ru'yatil a'zaril khalqi. Tetapi dalam keadaan yang sama, mereka menghormati guru-guru mereka dan melihat kelemahan-kelemahan yang ada kepada orang. Maknanya bila mereka nampak kelemahan pada orang, mereka tak masukkan kelemahan itu dalam diri mereka. Mereka cuba bersihkan diri mereka daripada sifat-sifat yang dicela dan dikeji. Wa mudawamati 'alal awradi, dan berkekalan di dalam melakukan wirid. Dawam, sentiasa melaksanakan amalan-amalan wirid kepada Allah Ta'ala. Itu hak tasawuf dulu, berzikir. Wa tarkul irtikabir rukhasi, dan meninggalkan benda yang mudah-mudah, ringan-ringan. Wa ta'wilat, maknanya tak pandang mudah isu agama ni, asal-asal macam tu. Sangat prihatin dengan amalan-amalan, tak buat cincai lah. Kadang-kadang orang pas sembahyang lari kan. Cuma kita nak bahas tentang sunnahnya, bukan kata sunnah ni sama ada zikir, kita zikir masing-masing, tapi bukan suruh lari. Kadang-kadang orang yang dia tak belajar sunnah, cuma dia masuk dalam kumpulan sunnah. Pas bagi salam tu dia bangun, pas bagi salam tu dia bangun. Dia disebut orang tu nampak, kata nak ikut Rasulullah kan. Itu kadang-kadang orang sunnah terpelik. Tak disuruh berzikir secara jama'i, tetapi zikir itu masih wujud, masih warid, masih ada, dilakukan oleh Rasulullah. Cuma kalau dah hair tu tak apalah. Lepas sembahyang bagi salam tu nak qada hajat, tak apalah dia bangun. Ini tak ada urusan apa dia bangun. Jadi Rasulullah pun dengan lepas sembahyang pun kadang-kadang dia bangun, tak mesti dia duduk, tapi ada tujuan. Jadi maksudnya wirid itu zaman dulu punya tasawuf memang melazimi zikir, dan mereka tak pandang ringan, tak pandang mudah untuk mengikat diri mereka dengan amalan. Jadi selepas generasi-generasi yang berikutnya berlaku penyimpangan, iaitu yang lari bercanggah daripada Quran dan hadis. Jadi secara kesimpulan, yang terakhir ini bab tasawuf, campur tangan tasawuf di dalam urusan agama, tasawuf yang tidak bercanggah dengan Quran hadis itu dibenarkan. Itu adalah merupakan satu tasawuf yang dipuji. Tetapi tasawuf yang bercanggah amalan mereka dengan Al-Quran dan daripada petunjuk Nabi SAW, maka tasawuf yang kedua ini adalah tasawuf yang menyimpang, yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala, yang perlu ditinggalkan dan perlu dielakkan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.